Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fiz Matrang. Memulakan berita malam ini dengan perkembangan dari Oslo, Norway. Sarawak akan melibatkan diri secara serius dengan negara Norway dalam usaha untuk membentuk dan menguruskan dana kekayaan berdaulat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini memandangkan kejayaan dana kekayaan berdaulat negara Norway yang diiktiraf secara meluas dengan standard tabir urus tertinggi sejak penubuhannya pada 1996. Justru katanya ketika bertemu dengan pegawai pengurusan pelaburan Bank Norges dan Kementerian di Oslo, Norway pada Khamis, ia adalah standard yang diperlukan oleh Sarawak untuk dijadikan penanda aras. Jelasnya Norway mempunyai pengalaman sekitar 25 tahun dalam membangunkan dana kedaulatan global terbesar dan terkenal dengan amalan tabir urus yang baik dengan dasar yang jelas dalam pengurusan dana. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu dana kekayaan Norway iaitu The Government Pension Fund Global dibentuk untuk menguruskan wang minyak negara yang diurus oleh pengurusan pelaburan Bank Norges. Ujar beliau dana berkenaan dimaksudkan pertama wang minyak sebanyak 2 bilion kroner daripada kerajaan Norway pada 1996 dan pada tahun 2021 ia melaporkan nilai keseluruhan Amerika Syarikat $1.34 trilion bersamaan dengan 5.9 trilion ringgit dengan semua pelaburan dalam ekuiti dan hartanah di luar negara. Laporan seterusnya, semua ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB perlu terus mengukuhkan perpaduan dan kerjasama demi kekuatan parti. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, PBB terus bertahan sehingga kini sebagai parti tulang belakang kerana kesetiaan dan disiplin ahli yang tidak pernah luntur. Semasa berucap merasmikan mesyuarat 3 tahun sekali TGM Badan Induk Pergerakan Wanita dan Pergerakan Pemuda PBB Lambir untuk sesi 2022-2025 di Miri pada Khamis, beliau menambah faktor lain adalah kerana semangat perpaduan dan persefahaman antara ahli dan rasa hormat yang tinggi kepada kepimpinan parti. Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga timbalan Presiden PBB menambah mengingatkan ahli agar memanfaatkan sepenuhnya jawatan dan kepercayaan diberikan sebagai cara untuk memperkukuh dan memperkuatkan parti. Sementara itu, beliau berharap momentum kejayaan dalam pilihan raya negeri PRN yang lalu dapat diteruskan pada pilihan raya umum PRU akan datang. Ujar beliau ini penting kerana dengan kemenangan besar, suara rakyat dan pemimpin negeri ini akan bertambah kuat di persidangan parlimen. Dalam mesyuarat berkenaan, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan yang juga Ketua Cawangan PBB Lambir Dr. Ripin Lamat berjaya mempertahankan jawatannya bagi sesi 2022-2025. Di Sibu pula, sektor swasta digalakkan menyokong kreativiti karya lukisan mural artis tempatan dalam usaha mengindahkan bandar berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang berkata, Sibu merupakan sebuah bandar yang memiliki bangunan warisan serta berpotensi dibangunkan sebagai lokasi pelancongan menerusi penghasilan lukisan mural artis tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan itu menambah pihaknya telah memulakan inisiatif dengan lukisan mural di Ramin Way yang bukan sahaja memberi nafas baru, malah menjadi tarikan pelancong tempatan yang berkunjung ke Sibu. I think the first mural painting at a service station, Shell service station in Sarawak. I'm very impressed by the work. I'm actually very familiar with the artist Jagong, Mr. Jagong. That is his artist name. It's an artist, local artist that actually drew the mural painting. And in fact, I'm a big fan for mural painting. Especially, I encourage our more artists to come up in Sibu to participate in community mural painting in Sibu. But please don't take it wrongly. Graffiti painting is not mural painting. I have to emphasize the difference here. Graffiti painting, as we see in many places overseas, especially, actually it's quite common in overseas, as also in some of the big cities. Graffiti painting is actually just some, I would say, illegally find a wall and start painting and freedom of express their words and arts on somebody's wall. I do not encourage that. Beliau berkata demikian selepas merasmikan lukisan 3D mural yang bertajuk Yulu di stesen minyak Shell Gorgeous Trading Sedia Berhad pada Khamis.
Dalam pada itu, Michael Tiang berkata inisiatif bagi menghasilkan lukisan mural di Ramin Way bukan hanya memberi nafas baru kepada kawasan tersebut, namun ia turut memelihara seni bina asal bangunan tersebut tanpa melenyapkan elemen nostalgia bangunan lama di situ di samping menjadi tarikan baru para pelancong tempatan ke Sibu. Cebu have a lot of heritage building, old building, especially in downtown, town center. In fact, we have initiated a mural painting project called Ramin Way mural painting at Ramin Way, at Jalan Ramin Way. We turn the old building together again with this local artist Jagong, with others. We turn the old we breathe new life into the old buildings by doing some mural painting on the wall, and it attracts a lot of local tourists and also tourists from outside. I think this is a good way of attracting tourists to come to Cebu. With mural painting, we also transform some of the old building into something new. Not only with new with visual images, but also carry meanings. Because mural painting always carry meanings, some messages hidden inside the painting itself. So mural painting, it will give us a new look and also bring up messages to inspire people walking past. Pengurus Besar Kumpulan Seri Minyak Amelia Tiu pula berkata, matlamat utama lukisan 3D mural di stesen minyak ini juga adalah sebagai salah satu tarikan pelancong di Sibu di samping mempromosikan kecantikan dan keunikan budaya Sarawak kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Dalam pada itu, seramai 9 orang menerima sijil pelantikan bagi Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Temenggong dan Kapitan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Asik dan Dun Pelawan di Bilik Mesyuarat Pejabat Residen Sibu pada Khamis. Penyerahan sijil pelantikan KMKK bagi kedua-dua dun tersebut telah disempurnakan oleh Residen Bahagian Sibu Wong Hee Sieng. Majlis itu turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan Michael Tiang Ming Ti dan Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin Ek. Dalam pada itu, seramai 3 orang Temenggong telah dilantik semula berkuat kuasa pada 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022. Mereka adalah Temenggong Vincent Lau Liming, Temenggong Datuk Wan Hamid Idrus Tuanku Muhammad dan Temenggong Stanley Gramong Bandar. Dalam pada itu, ketika ditemui, Temenggong Datuk Wan Hamid Idrus Tuanku Muhammad dan Temenggong Stanley Gramong Bandar merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas kepercayaannya dalam menyempurnakan tanggungjawab demi kelangsungan serta pembangunan ekonomi di kawasan itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Datuk Misal Residen yang telah menyambung khidmat saya sebagai Temenggong, yang saya telah pun dilantik lebih kurang 20 tahun dulu. Jadi saya hanya dapat setakat yang mampu untuk menolong masyarakat, khususnya masyarakat Melayu dan Melanau di Sibu ini, dan sebagian masyarakat Iban juga. Jadi untuk supaya masyarakat tahu apa yang berlaku dalam kerajaan, dan kami adalah sebagai mata dan telinga kerajaan untuk memberitahu kepada masyarakat hal pembangunan, perkembangan dari segi sudi hidup sosial, dari segi pembangunan ekonomi, dan kita berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan ketua-ketua masyarakat demi untuk merangsang pembangunan masa depan kelak. Aku Temenggong Stanley Gramong, Temenggong bahagian ketiga. Baik, saya terima kasih ngerenuan no RTM kemudah hanya meri ku peluang jaku bakal pagi tu. Jadi aku bakal pagi tu hanya meri saya terima kasih ngegai perintah saya kita bagi dikeruai ke Premier Sarawak kita abang Tun Abang Johari Tunopeng, Abang Johari Tunopeng. Jadi aku nang amat saya terima kasih ketika ke perintah kita inyak bisi pengharap ngagai aku inyak ngelantik aku semula untuk kedua kali aku dah inyak disambung pelantikan inyak Temenggong bahagian ketiga. Jadi aku nangka alih meh aku inyak ngerja pengawak ke inyak masyarakat Iban inyak bahagian Sibu. Aku ngari ke inyak ketua masyarakat Iban bahagian Sibu termasuk semua tuan rumah, ngarap ke semua kita boleh bekerjasama tolong mansiang ke enya bangsa kita
lebih lagi bagi bahasa Dayak lah. Manakala bagi Dun Bukit Asik menyaksikan 3 lantikan bagi jawatan penghulu di mana 2 daripadanya adalah pelantikan baharu dan seorang pelantikan semula. Bagi lantikan jawatan kapitan pula hanya seorang yang telah dilantik semula dan Dun Pelawan pula seramai 2 orang yang menerima sijil lantikan baharu sebagai penghulu. Di Dun Opah pula, masyarakat setempat seharusnya merebut peluang dalam aktiviti pertanian dengan peruntukan yang telah disediakan oleh Kerajaan Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opah, Billy Sujang berkata, ia adalah sejajar dengan manifesto untuk meningkatkan pendapatan melalui pertanian dan menjadikannya sebagai satu perniagaan. Jelasnya kawasan Payanowang di Kampung Jugan harus dibangunkan yang dilihat berpotensi baik bagi penanaman padi, sayur dan jagung secara bergilir. Sehubungan itu, beliau bersama pihak Jabatan Pertanian dan Jabatan Pengairan dan Saliran DID termasuk agensi berkaitan membuat tinjauan menyeluruh bagi jumlah kos yang diperlukan untuk kawasan tersebut. Saya pun bawa tim daripada Jabatan Pertanian dan juga DID untuk membuat tinjauan. Mula-mula kami dengar Jabatan Pertanian buat tinjauan dari hujung ke hujung, sampailah kami balik keluar melalui Tembawang. Jadi sawit dulu. Lepas itu kita bawa DID untuk estimate semua sistem peparitan untuk naik taraf sistem peparitan dan juga jalan di situ. Kita bawa agensi-agensi yang berkaitan. Setelah kita buat tinjauan yang menyeluruh, jumlah kos yang diperlukan di situ adalah lebih kurang 1.5 juta. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian khusus penanaman jagung di Balai Raya Kampung Jugan baru-baru ini. Billy menambah selain daripada Kampung Jugan, tinjauan yang sama turut dilakukan di Kampung Tebaro, Kampung Rukam dan Kampung Sedaing. Justru itu, beliau menggesa para penduduk mengambil peluang dalam sektor pertanian dengan memohon bantuan menerusi dana fasilitasi pertanian AFF. Beralih ke perkembangan lain, rakyat di negeri ini menyambut baik usaha Kerajaan Sarawak bagi mempercepatkan agenda tenaga hijau untuk negeri ini dengan menerokai penggunaan bahan bakar penerbangan mampan SAF. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, SAF akan dikaji kesesuaiannya bagi menghasilkan bahan bakar penerbangan yang seterusnya akan menyumbang kepada penurunan kadar pelepasan karbon melebihi 80%. Ikuti temu bual wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS dengan beberapa orang awam yang berkongsi pendapat mereka berkenaan dengan perkara ini. Benda tu bagus sebenarnya sebabnya memandangkan Sarawak tu memang sudah ada tenaga hidrogen nak ia sekaligus boleh menjana pendapatan dan juga menyelesaikan krisis alam sekitar. Itu juga adalah satu alternatif baru yang baguslah sebabnya mengurangkan kita kepada kebergantungan hasil fosil dan juga bahan api dan sikit-sikitnya dapat mengurangkan pelepasan karbon di mana yang memperkenalkan lagi bahan api yang bersih untuk sebagai bahan api alternatif bagi sektor penerbangan. Itu adalah satu langkah Kerajaan Sarawak dalam memastikan dan mentransformasikan negeri kita ke arah lebih majulah. Jadi secara amnya kita sebagai rakyat Malaysia dan khususnya rakyat Sarawak, kita menekankan dan harus kita harus menyokong 100% tindakan yang amat berhormat Premier Sarawak kita lah atas kebaikan negeri dan rakyat semualah. Dan secara si langsung juga ia dapat meningkatkan kita pun image negeri, ekonomi dan sosio budaya kita di negeri Sarawak khususnya. Itu bagus sebenarnya sebab Sarawak memang ada tenaga hidrogen. Benda itu bukan saja menjana pendapatan, bahkan dapat menyelesaikan krisis alam sekitar. Ini akan mengatasi masalah alam sekitar seperti kesan rumah hijau, pemanasan global dan perubahan iklim. Ia sekaligus dapat mengatasi masalah utama yang mengancam alam semula jadi, iaitu pelepasan karbon dioksida yang meluas. Sekian edisi malam bersama saya Fidaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.